Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Pada tahun 1641, ketika mana Belanda menjajah Johor selama 183, di antara panglima perang Islam di saat itu yang dikenali sebagai Raja Ali Haji Pokok Ketapang. Lah ni kalau di Saipul-Jaya tu ada masjid apa? Raja Fisabilillah. Diriwayatkan, dalam riwayat kata yang tu adalah pak saudara dia, kalau tak silap saya. Dia keturunan raja. Semangat dia nak lawan dengan penjajah apa dia, tuan-tuan? Semangat Nabi SAW. Ketika mana syahid dia itu, di tangan kanan dia itu memegang badai, di tangan kiri dia memegang badai, manakala di tangan dia itu memegang kitab Dalailul Khairat yang membicarakan tentang selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati dan pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Pengerusi, Datuk Rahim, Timbalan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memetik pesanan daripada seorang ulama tersohor yang dikenali sebagai dai sejuta umat di Indonesia. Dia kata, ada orang yang boleh memberikan contoh tetapi dia tidak boleh dijadikan contoh. Ada orang yang boleh memberikan contoh tetapi dia tidak boleh dijadikan contoh. Ada orang yang tidak boleh memberikan contoh tetapi dia boleh dicontohi. Ada orang yang tidak boleh memberikan contoh dan dia pun tak boleh dijadikan contoh. Dan ada orang yang boleh memberikan contoh dan dia juga boleh dijadikan contoh. Tuan-tuan pening tak? Saya orang puasa macam pening. Sekali lagi saya ulang, sebab dia bagi masa 20 minit. Saya nak ulang yang tu ya, 20 minit. Saya ulang habis. Yang pertama, ada orang yang boleh memberikan contoh tetapi tidak boleh dijadikan contoh. Siapa dia, tuan-tuan sekalian? Orang yang pandai bercakap ni. Dia bagi contoh tu, dia bagi contoh ni, dia kata semayang lah kita lah apa semua. Dia tak semayang pun. Dia suruh buat baik lah apa semua. Dia tak buat pun. Ada orang yang tak boleh bagi contoh tetapi dia boleh dicontohi. Maksud dia apa, tuan-tuan? Dia ni bercakap tak pandai. Tapi daripada segi akhlak dia ni, orang tengok dia, dia ni boleh dicontohi akhlak dia ni. Kalau sembang dengan dia, jumpa dengan dia, kata, Haji tolong bagi nasihat. Dia kata, saya tak pandai. Nasihat apa saya tak pandai? Bisa orang lain kan? Ni. Tak apa nak sempurna ya. Dan ada orang yang contoh pun tak boleh bagi, dan dia pun tak boleh bagi contoh. Yang ni tak boleh buat kira apa. Buh dalam guni, lempak dalam sungai. Tak boleh buat apa. Maknanya orang tengok dia pun orang tak boleh nak ambil istifadah ataupun faedah daripada dia. Dia nasihat orang pun semua pas ke laut. Tahu pas ke laut, maksud dia tu semua melencong. Tetapi golongan yang keempat, ada orang yang boleh memberikan contoh dan dia boleh dicontohi. Siapa dia? Sudah pastilah yang tema kita pada hari ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola terunggul.
Idola ni maksud apa? Maksud uswah, contoh, tauladan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuan-tuan tengok gandingan ayat hasanah dan uswah tu. Kalau Tuhan berhenti tekan laqad kana lakum fi rasulillahi uswah pun kita dah boleh faham dah. Pada diri laqad kana lakum, bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan. Al-hasanah, tauladan yang baik. Kalau kita kata surau ataupun Masjid Ar-Rahman ni sebagai masjid contoh, orang tahu contoh yang baik. Tak perlu nak tambah dah. Ini adalah masjid contoh yang baik. Tak perlu dah. Tapi ayat ni Allah Ta'ala sambungkan al-hasanah kepada uswah, contoh tauladan yang baik. Maknanya apa? Maknanya memang Nabi SAW tu komplit budi pekerti dia. Daripada segi keturunan dia pun komplit. Dia ada 24 keturunan. Kalau boleh saya sebutkan di sini. Daripada Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Hakim, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinanah, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'an, Adnan, Ismail, Ibrahim. 24 keturunan. Boleh ulang. Taubat lahum, tak boleh ulang. Saya apa kalau tutup ni pakai tak boleh sebut. Nak apa tuan-tuan? Keturunan. Dan Nabi SAW pun ada beberapa hadis yang menyatakan keturunan Nabi adalah keturunan mulia daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Sehingga kan kepribadian Nabi itu juga disebutkan oleh Nabi sendiri, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ni adalah orang yang telah diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu adab aku adab yang baik. Daripada segi keturunan, tuan-tuan sekalian, pasal apa kita sambut yang kata Maulidur Rasul? Maulid ni kelahiran Nabi. Kerana yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Suratil A'raf ayat 176. Tuhan kata, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kepada mereka tentang para nabi yang terdahulu, supaya mereka ini orang-orang yang sentiasa berfikir. Apa tujuan supaya kita ni dengar kisah Nabi Muhammad ni pasal apa? Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Mengembalikan semangat beragama kita tu. Korang-korang dalam ramai-ramai ni, takkan tak ada 3-4 orang yang lekat di surau kita lepas daripada program Maulidur Rasul. Hatta sejarah mula-mula sekali dibuat Maulidur Rasul SAW adalah pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia perintahkan jeneral dia yang bernama Al-Malik Al-Mu'azzam Muzaffaruddin Kukburi Ali Gucek. Itu nama dia tu. Dia di orang Iraq. Untuk buat apa? Untuk buat program Maulidur Rasul. Pasal apa tuan-tuan? Kerana semangat orang Islam waktu itu dah mula luntur. 391 tahun mereka berperang dengan orang bukan Islam yang disebut sebagai dalam peperangan salib. Selepas daripada tu, apa yang terjadi tuan-tuan sekalian? Mereka berjaya membuka kota Al-Quds ataupun kota Palestin kali kedua selepas daripada pembukaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam program tu apa yang mereka buat? Mereka habiskan lebih kurang 300,000 dinar. Ni duit kos peruntukan yang mereka habiskan. Dan disebut oleh Imam As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi mengenai sejarah ni. Mereka dalam tu mereka menumbangkan sebanyak 5,000 ekor kambing, sembelih kambing bagi makan. Saya dimaklumkan kita 5,000 harga lembu malam ni. Kalau tak silap saya lah. Kan lebih daripada tu betul. Dan mereka juga bukan dekat 5,000 ekor kambing, 10,000 ayam, 100 roti mentega,
3,000 piring kuih untuk buat makanan. Total semua lebih kurang 300,000 dinar mereka habiskan. Untuk apa? Untuk nak sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil seorang ulama yang bernama Dihyah Al-Kalb untuk buat satu kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dipanggil ada 3 orang ulama besar untuk membacakan rawi-rawi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu semangat keberagama, semangat agama mereka itu makin lama makin kuat. Alhamdulillah, Islam menuju kemenangan, berjaya membebaskan kota Palestin waktu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Tuan-tuan, yang tu cerita di luar daripada negara kita Malaysia. Negara kita Malaysia juga berapa tahun kita dijajah? Ratusan tahun kita dijajah. Pada tahun 1511 kita dijajah oleh Portugis. Melaka dijajah oleh Portugis selama 130 tahun. Siapa yang belajar sejarah dulu, kita semua belajar. Ada seorang orang Portugis yang bernama Alfonso de Albuquerque. Saya panggil Albuquerque lah, nak bagi mudah mengapai. Kan, dia main. Lepas pada tu tahun 1641 Belanda menjajah Johor selama 183. Tahun 1786 orang putih melanda Pulau Pinang, menjajah Pulau Pinang 117 tahun. Pada tahun 1941 Jepun 4 tahun dia jajah kita. 1945 British 12 tahun. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Pada tahun 1641, ketika mana Belanda menjajah Johor selama 183, di antara panglima perang Islam di saat itu yang dikenali sebagai Raja Ali Haji Pokok Ketapang. Lah ni kalau di Saipul Jaya tu ada masjid apa? Raja Fisabilillah. Diriwayatkan, dalam riwayat kata yang tu adalah pak saudara dia, kalau tak silap saya. Dia keturunan raja. Semangat dia nak lawan dengan penjajah apa dia, tuan-tuan? Semangat Nabi SAW. Ketika mana syahid dia itu, di tangan kanan dia itu memegang badai, di tangan kiri dia memegang badai, manakala di tangan dia itu memegang kitab Dalailul Khairat yang membicarakan tentang selawat ke atas baginda Nabi SAW. Semangat, tuan-tuan sebenarnya. Saya tak tahu kalau pagi subuh tak ramai macam ni, badai kepala mereka semua. Kan? Kan? Tapi itu Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Mana ada semangat, kita nak ambil semangat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghujung dah. Dalam ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil, Ustaz kita tadi ni, dia membicarakan surat Al-Fath ayat 27, 28 dan 29. Tuan-tuan cuba buka tafsir Ibnu Katsir ayat tu. Dia menceritakan apa, tuan-tuan? Menceritakan tentang mimpi Nabi SAW, yang mimpi itu Allah Ta'ala menyatakan laqad sadaqa rasulahu ru'ya bil haqq. Benar mimpi Nabi itu bahawasanya la tadkhulannal masjidal haram. Satu hari Nabi akan balik, akan comeback kepada kampung halaman yang dia pernah dihalau dulu, iaitulah di Mekah. Nabi kena halau. Bila kena halau, teringin di hati Nabi untuk nak balik ke Mekah ni, tuan-tuan sekalian. Setelah Nabi dilahirkan di Mekah, setelah Nabi duduk ketika mana kecilnya di Mekah, Nabi nak balik. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah Nabi SAW, sedih di hati kita ni. Sebab Nabi, walaupun dia manusia biasa macam kita, tetapi pengalaman kehidupan dia tu tak sama macam kita. Nabi SAW ketika mana kehilangan bapa, Nabi menjadi yatim waktu dia berada dalam perut ibu dia, Siti Aminah. 3 bulan, 4 bulan Nabi duduk dalam perut Siti Aminah. Pak dia Abdullah meninggal dunia. Di mana? Di Madinah. Selepas itu dia dilahirkan. Ketika mana dia dilahirkan, dia dibawa oleh
Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susu dia. Yang ni cerita panjang, tuan-tuan sekalian. Nabi tak duduk dengan Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Halimatus Sa'diyah bawa Nabi ke perkampungan Bani Sa'ad. 4 tahun Nabi dihantar balik kepada Aminah mak dia. Baru dapat kasih sayang daripada ibu baru 2 tahun. Halimah pun suruh, satu pagi Halimah panggil Nabi Muhammad, jom kita pergi menziarahi ayah kita. Ayah kamu Abdullah di mana? Di Madinah. Nabi pun waktu tu, tuan-tuan sekalian, umur 6 tahun. Tak tahu apa lagi. Macam tuan-tuan tengok atas ni Hadun Nasyid tadi ni. Dia gelak, kita duk tengok, dia pun tak tahu. Dia nak gelak agak, dia nak seronok agak, dia nak main mikrofon ke apa agak, dia buat tak tahu kan. Bawa pergi untuk ziarah ayah Nabi Muhammad umur 6 tahun di Madinah. Bila sampai di sana, Nabi pun, tuan-tuan sekalian, ziarahlah ayah dia, tengoklah mak dia kata ni lah kubur ayah apa semua macam tu lah, lebih kurang nak bagi kita faham. Selepas daripada tu Nabi pun bawa balik Aminah bawa balik Nabi SAW sampai di satu tempat yang bernama Abwa. Sampai di situ Siti Aminah jatuh sakit. Tuan-tuan, dalam satu syair menyatakan bahawasanya Siti Aminah dia pernah pegang Nabi Muhammad SAW, lalu menyatakan baraka fikallah min ghulam yabni alladhi min haumatil hamam. Dia pegang anak dia. Dia kata semoga Allah memberkatimu wahai anak, wahai putra daripada lingkaran yang besar kematian. Maknanya dah tak lama dah mak dia tu nak meninggalkan dia. Pegang yang kata apa Nabi SAW. Naja bi'aunil mulk al-man'am fawadi ghadat ad-darbi bisihab. Selamat dengan pertolongan raja yang banyak memberi nikmat yang ditebus di pagi hari oleh lemparan anak-anak panah. Yang ni cerita dia dalam qasidah dia sebut macam tu. Selepas daripada tu, kata yang meriwayatkan hadis ni, iaitulah daripada akhraja Abu Nu'aim min tariq az-Zuhri, daripada Ummu Sama'ah binti Abi Ruhum. Nama perempuan tu Ummu Sama'ah. Dia dengar Aminah sebut macam tu kepada anak dia. Dan benda ni disebut dalam Khasa'is Al-Kubra karangan Imam As-Suyuti, dalam kitab tu ada. Selepas daripada tu, tuan-tuan, summa qalat kulla hayyin mayyit. Mak dia kata apa? Mak dia kata, Muhammad, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Tuan-tuan, waktu Aminah pegang Nabi Muhammad SAW, wa kullu jadidin bal. Muhammad, setiap yang baru itu pasti akan jadi lama, akan jadi luntur. Wa kullu kabirin yafna, dan setiap yang besar itu pasti akan fana, akan hancur. Wa ana mayyitah wa dhikri baqin, dan aku ketika mana aku akan meninggal nanti wahai Muhammad, sesungguhnya ingatan kepada aku itu akan tetap diingat oleh orang. Tuan-tuan, kita ingat Nabi Muhammad, kita ingat tak mak dia? Kita ingat mak dia. Dan kemudian dia kata apa? Summa mata, kata perawi ini, kemudian Aminah pun meninggal dunia. Nabi Muhammad dibawa oleh Ummu Aiman bagi kepada siapa? Bagi kepada Abdul Muttalib. Waktu tu umur dia berapa, tuan-tuan? 6 tahun. Duduk dengan Abdul Muttalib, duduk 2 tahun. Abdul Muttalib pula jatuh sakit. Bila jatuh sakit, tuan-tuan sekalian, dia panggil semua anak-anak dia untuk dia serahkan yang kata Muhammad ini kepada pak saudara dia yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni dia ada anak lelaki 4 orang, ada anak perempuan 3 orang. Nama dia Abdul Manaf. Gelaran Abu Talib pasal dia ada anak bernama Ja'far, bernama Talib, bernama Aqil, dan juga siapa seorang lagi? Ali bin Abi Talib. Dan dia tu satu mak, ayah mak kepada Abu Talib itu, dia tu satu mak dengan pak Nabi SAW. Masa saya ada 3 minit lagi. Abdul Muttalib dia ada anak sebanyak 27 orang.
Abdul Muttalib, tok wan Nabi. Isteri dia ada berapa orang tuan-tuan? 6 orang. Isteri yang pertama bernama Sumrah binti Jundub. Yang kedua bernama Lubna binti Hajar. Yang ketiga bernama Fatimah binti Amru. Yang keempat bernama Hallah binti Wuhaib. Yang kelima bernama Natilah binti Junub. Yang keenam bernama Mumannah binti Am. Tu isteri dia ada 6 orang. Jadi anak dia tuan-tuan sekalian ada 20 orang lelaki-lelaki, ada 7 orang perempuan. Nabi Muhammad, ayah dia Abdullah, satu mak, satu ibu dengan Abi Talib, iaitulah ibu yang ketiga Fatimah binti Amru. Sebab itulah Abdul Muttalib dia serahkan Nabi Muhammad kepada Abi Talib. Meninggal Abdul Muttalib ketika mana tuan-tuan? Ketika umur 8 tahun. Waktu tu umur 8 tahun. Abi Talib jaga. Satu benda yang saya nak sebut dalam kita duk sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 perkara yang perlu ada dalam diri kita. Yang pertama, kasih dan sayang kepada Nabi. Mahabbah, hub. Dan yang kedua, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 benda ni tuan. Satu, kalau hanya kita kasih dan sayang kepada Nabi tapi kita tidak mengikuti Nabi. Pernah dikisahkan dalam hadis, dalam sejarah Nabi SAW, saudara Nabi Abi Talib, dia sayang kepada Nabi tuan-tuan sekalian, tetapi dia tidak mengikuti Nabi. Macam mana akhir penghujung kehidupan dia? Dia tidak mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Wal-'ayazubillah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana yang dikatakan Abi Talib dalam sakarat, Nabi SAW pergi ke Abi Talib, dia kata, ay ammi qul la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Dia minta pak menakan dia, pak saudara dia untuk sebut, tapi pak saudara dia tak sebut. Waktu tu diprovok oleh Abu Jahal dan juga ada seorang lagi sahabat Abu Jahal, sehingga kan dia tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad sedih tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia jaga aku, dia sayang kepada aku, sampai dia sanggup mempertahankan nyawa dia semata-mata nak jaga anak saudara dia. Tapi sayangnya dia tidak Islam, dia tidak ikut agama Nabi Muhammad SAW, walaupun dia sayang. Jadi tuan-tuan, sayang saja tak cukup. Yang kedua, kena ittiba'us sunnah ataupun ittiba'un Nabi SAW. Kena ikut Nabi SAW. Walaupun ikut tapi tak sayang kepada Nabi, tak cukup juga. Macam mana tu Ustaz? Last sekali saya nak sebut dah ni. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya dia ni ketua munafik. Pakaian macam Nabi, pedang semayang belakang Nabi, ikut Nabi SAW. Tapi sayangnya dalam diri dia tidak ada hub, mahabbah, sayang kepada Nabi SAW. Macam mana kehidupan dia tuan-tuan sekalian. Sebab itulah dalam kita sambut Maulidur Rasul, 2 benda ni kena ada. Satu, cinta kepada Nabi. Yang kedua pada tuan-tuan, iaitulah mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Saya nak tutup dengan sebuah hadis. Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, sesungguhnya dia orang yang sayang kepada aku, dan orang yang sayang kepada aku akan bersama dengan aku dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.